Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan antara babak-babak terakhir daripada kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf halaman 247 yang penuh dengan pengalaman, yang penuh dengan kesedihan dan juga kegembiraan yang bercampur. Dan hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Sihat ya. Sihat alhamdulillah. Menarik sekali Ustaz. Kita kata cerita ataupun kisah menuju ke ending ya, masya-Allah ya. Jadi ini yang kita nak tahu Ustaz ya. Apabila kita memohon pada Allah SWT, tuan-tuan sekalian, minta hidayah, dan salah satu hidayah ini disampaikan dalam bentuk cerita. Betul, ya. Maksudnya dalam hidup kita ini ada cerita-cerita yang boleh membekalkan, membawa hidayah kepada kita, dan kita cermati, kita ikuti dan kita lihat bagaimana Yusuf ya, seorang insan ini sebenarnya boleh berlaku dalam diri kita dalam dos, dalam magnitude yang mungkin berbeza, tetapi yang pastinya ada Tuhan yang sama untuk membantu kita. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma ya Allah. Kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita ingin berkongsi, tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook masing-masing untuk kita beritahu pada kawan-kawan bahawa ini ending, apakah pelajaran penting kepada kisah Nabi Yusuf ini sendiri. Tetapi mari kita lihat dahulu kepada sinopsis ringkasan halaman 247. Iaitu pada ayat yang ke-96 hingga ayat 98, pembuktian dengan datangnya khabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf serta ahli keluarga. Pada ayat 99 hingga 100, pertemuan kembali keluarga yang terpisah beberapa puluh tahun Nabi Yaqub alaihissalam di Mesir. Kemudian pada ayat 101 kita akan melihat kepada doa Nabi Yusuf tentang nikmat Allah dan permohonan husnul khatimah dalam kehidupan, dan ayat 102 hingga ayat 103 penegasan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama tuan-tuan sekalian buka halaman 247 dengan penuh bersemangat 10 hari awal Zulhijjah ini untuk kita membaca ayat 96 hingga 100. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada 4 Zulhijjah, betul Ustaz? 4 Zulhijjah pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurnia kesempatan kepada kita untuk kita mengisi ataupun kita menghiasi hari-hari awal Zulhijjah ini dengan penuh kebajikan, perkara-perkara yang soleh, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita nak baca permulaan ini, kita berada di 2 halaman yang terakhir surah Yusuf. Subhanallah. Dan halaman pada hari ini sangat menarik Ustaz. Wah, ada ada baju yang diusap di wajah Nabi Allah Yaqub. Nanti kita akan lihat, dan ada saya tertarik juga Ustaz Fazrul dengan doa
satu doa nanti yang kita boleh amalkan jugalah dalam kehidupan kita. Nanti kan kita baca dulu ayat yang ke-96 sehingga ayat yang ke-100. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dah bersedia, mari kita buka Al-Quran, kita baca sama-sama. Kita nak mula permulaan ini dengan bacaan murattal jaharkah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan daripada ayat yang ke-96 hingga 100 yang mempunyai banyak pelajaran Ustaz ya. Peristiwa apabila baju qamis daripada Nabi Yusuf itu sudah diserahkan ya, bila air ataupun gerombolan daripada Mesir itu bertolak saja Ustaz ya, Nabi Yaqub di Kanaan di Syam itu sudah pun menghidu kepada rih, bukan raih ya, bukannya raihah tetapi rih. Raihah ini maksudnya bau tertentu Ustaz ya, tapi rih ini adalah bau yang lebih luas. Dan mengapa Nabi Yaqub ini komentar ulama boleh menghidu sampai tahap begitu sekali? Satu, kerana naluri kebapaannya itu yang amat tinggi, rindu pada si anak. Dan yang keduanya ialah Nabi Yaqub Ustaz ya, dia tak nampak. Jadi bila ada orang ni, bila dia OKU, dia sebenarnya kalau di mata dia tak nampak, dia punya diri lain jadi lebih tajam. Betul Ustaz. Jadi lebih tajam berbanding dengan abang-abang Nabi Yusuf dan juga ahli keluarga yang lain. Jadi pada ayat 96, maka ketika telah tiba pembawa khabar gembira ya, maksudnya gerombolan daripada Mesir itu, maksudnya adik-beradik Nabi Yusuf abangnya, Allah menggunakan perkataan apa? Falamma anja al-bashir ya, iaitu pembawa khabar gembira. Ni adalah abang-abang yang sebenarnya dulu buat perangai Ustaz ya, tetapi bila mereka kali ini sudah rasa bersalah, ingin bertaubat dan menunaikan amanah. Dulu tidak menjaga amanah ya, ketika ayah bagi Nabi Yusuf keluar bermain. Tetapi bila mereka menjaga amanah, membawa qamis tersebut, baju tersebut, Allah gelarkan mereka apa? Al-Bashir, pembawa kabar gembira. Subhanallah. Betapa Allah membawakan istilah ini sahaja menyatakan kepada kita tuan-tuan sekalian bahawa kalau kita pernah buat silap sebelum ini, kalau kita rasa ya Allah saya rasa bersalah, saya nak bawa kabar gembira daripada al-Quran ini kepada ramai. Tuan-tuan share di skrin di Facebook sebenarnya kerana saya dulu bab share benda-benda baik ni kurang. Contohnya sekarang saya nak lipat gandakan. Sebenarnya Allah letakkan Al-Bashir bukan nama si abang ini kerana ia adalah milik semua. Kita boleh mencontohi kaedah Al-Bashir ini. Alqahu ala wajhi dibawakan qamis ini kepada wajah si ayah. Kali ini Ustaz mereka tak bercakap dah. Dulu kan cakap kan, betul, kami ni benar apa sebagainya. Sekarang ni tak cakap dah. Berikan saja fartadda basira, kembali penglihatan Nabi Yaqub. Maka Nabi Yaqub mengatakan alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku dah cakap bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi apakah yang tidak diketahui oleh abang-abang Nabi Yaqub ini ialah ilmu yang Allah ajarkan. Dan Allah ajarkan ilmu ini tuan-tuan lebih kepada orang yang makin nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan ta'wilul ahadis kepada Nabi Yusuf, diajarkan ilmu kepada Nabi Yaqub. Juga untuk kita dapat lebih banyak ilmu, lebih bermanfaat, kita dekatkan diri dengan Allah, kita dapat ilmu yang mungkin orang lain tidak dapat. Maka jawab si abang-abang ini bila dah sedar bahawa memang Nabi Yusuf ada, Bunyamin ada, mereka bersalah. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka sudah mengaku, wahai ayah kami, mohonlah keampunan untuk kami pada dosa-dosa kami, sesungguhnya kami ini memang bersalah. Mereka mengaku. Maksudnya akhirnya mereka mengaku. Dan istilah di sini dzunubana, okay, bukan zambun. Maksudnya zambun itu satu dosa. Dzunubana ini apa dosa mereka? Kan dulu mereka just nak bunuh saja ataupun nak tinggalkan adik mereka Yusuf ke tempat telaga buta. Tetapi disenaraikan kalau kita perasan daripada awal, paling kurang ada 8 dosa yang dibuat. Yang pertama ialah apa? Merencana untuk merosakkan Nabi Yusuf. Nombor 2, bila dia menunjukkan rasa cinta pada Nabi Yusuf di depan Nabi Yaqub, tetapi sebenarnya mereka membenci, itu pun dosa. Nombor 3 ialah janji untuk jaga, tetapi niat dalam untuk merosakkan ataupun menumpahkan darah. Nombor 4, lempar anak kecil adiknya Nabi Yusuf ke telaga. Nombor 5, bawa baju dengan darah yang tipu, bidamin kadhib. Nombor 6, dusta bahawa Nabi Yusuf dimakan serigala. Nombor 7, di rumah Al-Aziz
ya, bila dah besar pun masih lagi tuduh. Ini dulu dia ni pun pencuri. Kan. Dah betul. Ya, dan nombor 8 ketika menyebabkan si ayah berduka basi secara berpanjangan, ya, itu juga adalah dosa. Jadi inilah 8, paling kurang 8 senarai dosa yang disenaraikan oleh ulama mengkaji kepada ayat yang kita sudah baca. Jadi mereka minta kepada Nabi Yaqub untuk dimohon keampunan. Apa balas Nabi Yaqub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah. Aku akan minta. Masya-Allah. Bukan minta sekarang Ustaz, ya. Betul. Aku akan minta. Okey. Saufa dalam bahasa Arab ni maksudnya dia bukan sekarang, dia ada masa sedikit. Jadi ada yang bandingkan Nabi Yusuf terus saja mintakan keampunan dalam ayat 92. Nabi Yaqub kata aku akan minta, ya. Mengapa ada perkataan akan itu, ya, saufa itu? Kerana satu Ustaz, ya, keperitan Nabi Yaqub berbanding dengan Nabi Yusuf berbeza. Nabi Yaqub ditekan secara emosi. Ya, Nabi Yusuf dia ditekan secara fizikal, tapi lepas tu dia tak tahu, dia dibawa akhirnya menjadi pemerintah. Satu. Yang keduanya, yang menyakitkan hati ini ialah anak. Anak sakitkan hati ayah dengan adik-beradik sakitkan hati ini berbeza, ya. Jadi Nabi Yaqub, satu pendapat ulama dia kata saufa ini kerana Nabi Yaqub nak minta ampun ketika waktu malam, ketika masa terbaik memohon keampunan pada Allah. Nabi Yaqub nak gunakan masa itu mohonkan keampunan untuk anak-anaknya yang sudah buat silap. Pelajarannya ialah si ayah tetap ingin memohonkan keampunan untuk si anak, dan ayah positif, innahu huwal ghafurur rahim. Abah yakin sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, akan mengampunkan kamu. Inilah Nabi Yaqub sebagai sosok seorang ayah yang boleh kita ambil perhatian, yang boleh kita ambil pelajaran. Ayat 99 Ustaz, Ustaz, adalah pertemuan si anak yang berpisah berpuluh tahun bersama dengan ahli keluarga, dengan kedua ibu ayah di bumi Mesir. Kita nak baca sekali lagi ayat 99. Dan kalau tuan-tuan perasan, mula-mula dakhalu ala Yusuf, kemudian barulah Misra. Masya-Allah. Mengapa Yusuf dulu kemudian Mesir, padahal mereka dah nak pergi ke Mesir dulu, kan? Kita baca dahulu apa rahsianya selepas ini. Silakan Ustaz. Subhanallah. Tak sabar dengan rahsia ni. Baca dulu. Baca dulu tuan-tuan. Jom kita baca dulu ayat yang ke-99 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala adkhulu وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat duduk kedua-dua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir insya-Allah dalam keadaan yang selamat. Jadi di sini sebenarnya bila diletakkan Nabi Yusuf dahulu, menurut tafsir ulama Ustaz, Nabi Yusuf ni pergi ke pintu gerbang Mesir. Masya-Allah. Bukan tunggu di istana, pergi ke bila masuk dia punya immigration lah, lebih kurang begitu, tunggu di situ. Masya-Allah. Tak ada masuk lagi. Tak ada lagi. Mak ayah belum masuk lagi. Bila sampai saja ke negeri Mesir itu, di border dia tu, Nabi Yusuf tunggu dan merangkul awa ilaihi abawai, iaitu kepada kedua orang tuanya, ibu ayahnya. Ya. Jadi kalau kita perasan sepanjang cerita ni Ustaz, tak ada cerita pasal mak dia, kan? Betul, pasal mak Nabi Yusuf sudah meninggal. Ya, dia ada mak angkat, mak tiri lah. Ya. Jadi tapi mak yang tiri pun datang sekali pada waktu ini, dan kita boleh bayangkan Ustaz, bila istilahnya falamma dakhalu ala Yusuf awa, sebagaimana Bunyamin ketika datang dahulu dirangkulnya, kata engkau akan selamat. Kali ini abah
ya, yang sudah lama sangat ya sudah tidak berjumpa, tapi kali ini Nabi Yakub, kalau ayat 98 tadi bercakap tentang innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, cakap kepada anak-anaknya, memang sedih, memang marah kepada anak-anaknya, tetapi takkanlah Abah tak maafkan kamu, padahal Allah itu amat pengampun, Maha Penyayang kepada Abah. Begitu kan Ustaz perkataannya. Abah maafkan, Abah akan minta ampunkan kepada Allah untuk kamu. Mereka hadir ke bumi Mesir dan bertemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan udkhulu Misra insya-Allahu aminin. Ya. Masuklah ke bumi Mesir ini insya-Allahu aminin. Mengapa perkataan ini penting, insya-Allahu aminin? Inilah sejarah yang ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana orang Yahudi masuk ataupun Bani Israel masuk ke dalam bumi Mesir. Ini cerita dia. Ya, maksudnya daripada Kan'an berpindah ke Mesir dan masuk ke dalam Mesir ini insya-Allahu aminin. Maksudnya aman, tapi dengan insya-Allah, dengan izin Allah SWT. Pasal ada juga selepas Nabi Yusuf keluar daripada Mesir, selepas itu Bani Israel ditindas Ustaz. Betul. Itu yang zaman Nabi Musa ya, sebelum itu ditindas oleh Firaun, dan selepas itu Nabi Musa pula datang untuk menyelamatkan Bani Israel. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf sudah pun menjanjikan keamanan, tapi insya-Allah hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kekal. Dalam hidup ni tidak ada yang kekal. Maka bila dah sampai di situ, apakah yang berlaku? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, ya, Nabi Yusuf mengangkat mak ayahnya, angkat pergi ke duduk di singgasana Ustaz. Dia kalau anak yang tak berapa okey ni, dia daripada atas tu dia turun ke bawah. Tapi ini dia angkat mak ayah dia naik ke atas singgasana. Maksudnya dia nak memuliakan ibu ayahnya. Ini kalau ada anak yang dia teragak-agak nak ajak mak ayah naik kereta baru yang besar ni ke, ataupun dia pergi tumpang kereta mak ayah, takut mak ayah nanti bawa mak tak biasa kot naik tu kan. Ini adalah adab yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf, dibawakannya ke atas singgah sana. Jadi ini pelajaran yang banyak pada ayat 100, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan laqiya, iaitu diletak ataupun bertemu. Inilah yang diletakkan 146 kali di dalam Al-Quran, dan perkataan ini dibuat oleh Al-Bashir, salah seorang abangnya. Letakkan baju, tak payah cakap banyak-banyak lagi dah. Kali ini terus membawa amanah. Nampaklah penglihatan Nabi Yakub, dan bermulalah episod babak terakhir di mana ayah memaafkan si anak, si ayah bersama anak gerombolan berpindah ataupun berhijrah ke Mesir, bertemu dengan seorang insan yang pernah di lambung ombak badai. Apakah perkataan si anak? Apa yang Nabi Yusuf nak borak dengan ayah? Dulu suka borak, sekarang ni borak apa? Kita berhenti sebentar. Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي
faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tadi Ustaz, ya. Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar yang di apa tu tempo dia ataupun lagu dia tu saya ambil dari kumpulan UNIC yang sampaikan lagu Sayyidul Istighfar ini. Dan antara yang disebut oleh baginda Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan pada siang hari dengan betul-betul meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam penghuni syurga. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan benar-benar meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk dalam penghuni syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka bolehlah kalau kita cuba hafal, cuba hafal Sayyidul Istighfar ini supaya dapat menjadi zikir harian kita, bacaan harian kita, tambah-tambah kita berada di hari ini 5 Zulhijjah, menjelang 10 Zulhijjah, insya-Allah taala. Selamat untuk kita hafal insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berkongsi juga tentang tajwid kita, ulang kaji tajwid kita. Masih lagi berkisar tentang hukum mad. Hari ini kita nak melihat hukum mad, iaitu mad far'i, iaitulah terjadi dengan sebab hamzah ataupun sukun. Mad far'i terjadi dengan sebab hamzah ataupun sukun. Mad far'i yang terjadi dengan sebab hamzah terbahagi kepada 3. Mad far'i yang terjadi dengan sebab hamzah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, mad wajib muttasil ataupun al-maddul muttasil, mad wajib muttasil. Ni kita jumpa kan panjang bacaan dia. Nanti kita akan lihatlah berapa harakat, bagaimana bentuk dia, apa kalimahnya, bertemu dia macam mana. Yang pertama mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ataupun al-maddul munfasil, termasuk juga mad silah tawilah. Mad jaiz munfasil termasuk mad silah tawilah. Dan yang ketiga iaitulah mad mad apa, jangan bedal pula mad badal kan tersilap baca tu. Mad kadang-kadang bila tanya kan, bila ngaji dia kata bedal je lah, tak boleh itu. Nama dia ada mad badal, memang ada istilah dia, jangan pakai baca je, tak boleh. Yang ketiga mad badal. Ada mad wajib, ada mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, dan yang ketiga mad badal. Jadi mat ni penting. Saya mat tamizi. Masya-Allah. Orang panggil mat tamizi Ahmad kan, dia panggil mat je. Jadi mudah-mudahan Ustaz, sikit sebanyak kita kongsi ni, banyak lagi kita tak tengok lagi contoh-contoh dia, kita akan sebut pada pertemuan akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu adalah sedikit tentang mat Ustaz ya. Betul, Ustaz. Ada mat badal ya, bukan mat badal. Okey, jadi kita insya-Allah akan belajar lagi ya apa istilah, apa maksud mat badal sebentar tadi. Dan tadi Ustaz kongsi tentang Sayyidul Istighfar Ustaz ya. Penghulu istighfar. Jadi kita pun dah lihat kepada bagaimana abang-abang Nabi Yusuf ini berpuluh-puluh tahun ya terlibat dengan pelbagai khati ataupun zunubana inna kunna khatiin, tetapi dengan istighfar mereka mohonkan kepada ayah, minta tolong doakan keampunan. Dan mereka sendiri pun tanda mereka mohon ampun ini, istighfar, ialah apabila mereka ini mengaku. Dia syarat perbincangan ulama, syarat untuk keampunan ialah apabila kita mengaku kita berbuat silap. Kena senaraikan ya, tapi tak ingat beritahu orang kan. Kita tahu mana yang melibatkan hak manusia, kita tunaikan. Maka apakah yang berlaku kepada Nabi Yusuf ya, bila dah angkat ayah mak dia letak di atas singgasana ya, maksudnya diangkat, wa kharru lahu sujada, mereka semuanya sujud takrim, sujud memuliakan mereka. Maka Nabi Yusuf terus bercakap kepada si ayah. Ya, dia cakap kepada si ayah. Awal-awal tadi kan lebih kurang ramai-ramai kan, masuk peluk, tak sempat nak cakap sangat kan. Subhanallah. Tapi si anak yang sudah lama rindu ini sudah tentunya mengambil peluang untuk bercakap direct kepada si ayah yang baru sampai daripada Kanaan ya, daripada Syam. Apakah katanya pada ayat yang ke-100? Wa qala ya abati. Ya abati. Kalau Ustaz masih ingat lagi Ustaz, betul, ini
yang awal dulu kan. Ya, betul. Ya abati, jadi ini dah ending dah ni. Betul. Permulaannya bertemu dekat sini, hadza ta'wilu ru'ya ya min qabl. Ya, inilah takwil ru'ya yang dulu. Ya. Jadi si anak dulu kecil ya, sekarang ini sudah dewasa, sudah memerintah, sudah berkuasa, tapi masih lagi panggil ya abati. Kan, abati. Sebenarnya ini apa yang telah qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikan ini sebagai kebenaran abah. Subhanallah, ini anak yang dah berpisah lama. Sudah kita boleh bayangkan ustaznya perasaan bercakap si anak ini dengan si ayah. Dan apakah lagi perkataan Nabi Yusuf, waqad ahsana rabbi ataupun waqad ahsana bi, iaitu sesungguhnya Tuhan telah menjadikannya kenyataan, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Nabi Yusuf tak ada pula cakap Tuhan ni tak tahulah macam-macam, itu sebabnya kita berpisah abah, tak ada. Ya, satu dia panggil ayahnya baik-baik, kemudian cakap abah ini apa yang kita abah dulu cakap ini dah berlaku abah. Ya, waqad ahsana bi, Tuhan telah menjadikan, telah berbuat baik kepadaku, id akhrajani. Ini mantap ustaz ya. Betul. Nabi Yusuf menyatakan apabila Allah mengeluarkanku daripada sijen. Bukan keluar daripada telaga. Betul. Ya, ini adik abang-abang ada ni. Ya, abang-abang ada. Jadi kalau katakan dah ada kuasa, abah, mengapa kita terpisah abah? Pasal sebenarnya Allah dah buat baik kat kita abah. Betul. Mengeluarkan saya daripada telaga. Itu boleh sangat. Boleh sangat waktu boleh itu. Sangat. Allah. Tetapi kerana hebat. Nabi Yusuf ini amatlah muhsin. Cara dia bercakap pun is akhrajani minas sijn. Subhanallah. Ya? Pasal dia tak nak beritahu sangat pada ayah dia. Ayah dah tadi dah sedih kan. Dah gembira beberapa masa ini. Betul. Jadi janganlah tambah, oh rupanya kamulah semua yang menyebabkan telaga buta mana kau pergi. Tak ada. Pasal apa? Nabi Yusuf menyatakan akhrajani minas sijn. Kan, keluar daripada sijen. Bukannya cerita pasal dulu saya kena goda, saya kena itu, tak ada. Terus beritahu perkara yang baik. Waja'a bikum minal badui. Nikmat yang kedua iaitu didatangkan daripada pedalaman, mim ba'di, selepas siapa yang buat salah. Ya, nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Subhanallah. Bila Nabi Yusuf menyatakan yang merosakkan hubungan di antaraku dengan adik-beradikku ini. Dia tak cakap bahawa sebenarnya syaitan dah menggoda abang-abang saya ni. Ustaz ya. Itu sebabnya dulu dia buat macam-macam dekat saya abang. Sampai dia hati kan begitu. Tetapi abah, sebenarnya Tuhan dah buat baik. Tuhan dah keluarkan saya daripada penjara dan kita dah bertemu abah, dan kita dirosakkan saya dengan abang-abang ini kerana syaitan yang menggoda. Tidak, Nabi Yusuf menyalahkan abang-abangnya yang ada pada waktu itu. Subhanallah. Inna rabbi latifun liman yasha. Ya, sesungguhnya Tuhan ini amat seni, amat lembut. Subhanallah. Kerana Nabi Yusuf nampak bahawa bagaimana seninya Allah membawa Nabi Yusuf daripada Kanaan, anak kecil yang bermimpi, dapat satu mimpi ru'ya, sampailah Allah bawanya naik menuju kepada singgasana Al-Aziz di bumi Mesir. Innahu huwal alimul hakim. Perkataan ini ustaz adalah perkataan siapa? Nabi Yusuf. Tapi kalau kita rujuk balik pada ayat ke-6 dulu, beberapa puluh tahun yang lepas, di hujung ayat 6 itu inna rabbaka alimun hakim. Itu perkataan siapa ustaz? Nabi Yaqub. Subhanallah. Ayah cakap dulu, sekarang anak ulang balik. Subhanallah. Tapi di sana tidak ada al. Kat sini ada al. Di sana itu tak pasti lagi. Allah Nabi Yaqub cakap Allah ni Maha mengetahui, Allah bijaksana. Jangan bimbang. Itu belum ada kepastian. Betul. Kali ini Nabi Yusuf kata, memang Allah ni memang tahu betul abah. Allah ni memang bijaksana, susun sampai kita begini abah. Maka Nabi Yusuf meneruskan lagi munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-101, dan kita baca terus sampai 103. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, bila tuan-tuan dan puan-puan ya, bila melihat Ustaz Fazrul, bila melihat kalimah wa tadi dan pertemuan Nabi Allah Yusuf dengan ayahnya, merangkul ayahnya, mengajak duduk, maknanya bercerita dekat, teringat kat mak ayah Sas. Betul. Ramai juga sahabat-sahabat kita pun ramai yang sedih kerana sudah berapa lama kita tak dapat bertemu ibu dan ayah kita. Betul. Dan ibu dan ayah kita di kampung itu, mak ayah kita
kita senantiasalah kita mohon ampun salah silap kami sebagai anak-anak ini. Mudah-mudahan satu hari nanti tak lama lagi insya-Allah Allah SWT akan buka kembali. Betul. Allah akan izinkan kembali kami anak-anak yang berada di jauhan ini untuk kembali pulang ke pangkuan bersama dengan ibu-ibu dan ayah. Terus jaga kesihatan, terus munajat kepada Allah SWT sama-sama, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Dan hebat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sangat hebat, subhanallah. Rasa begitu terkesan sekali membaca ini, baru halaman ini, bayangkan halaman-halaman yang telah kita lalui. Alangkah kita rasa sangat bahagia sebab kita dapat menghayati halaman ataupun ayat-ayat yang kita baca itu. Itulah subhanallah anugerah hadiah Allah Taala beri pada kita. Di sebalik kesusahan, di sebalik ujian yang Allah Taala beri pada kita ini, Allah SWT perlihatkan kepada kita ujian Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bukan kaleng-kaleng ujiannya. Sangat-sangat hebat dalam suasana kita pula sekarang ini. Itulah antara hikmah pandemik ini, sangat-sangat hebat. Allah Innahu huwal alimul hakim. Saya baca salah. Sila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Itulah bacaan ayat 101 hingga ayat 103. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir min ta'wilil ahadith. Sebahagian Quran diterjemahkan takbir mimpi ustaznya, tapi sebenarnya ta'wilil ahadith ini bukan sekadar mimpi ya. Kalau ta'wilur ru'ya dalam ayat yang ke-100 itu takwil mimpi, itu satu daripada banyak-banyak ta'wilul ahadith. Ta'wilul ahadith ini maksudnya ialah boleh mentakbir takwil kepada peristiwa-peristiwa. Sama ada peristiwa dalam tidur namanya mimpi yang dibawakan ke depan, ataupun dalam kehidupan. Nabi Yusuf ini mempunyai kecekapan untuk menakul kepada ekonomi, kepada situasi yang berada dalam penjara, dalam rumah Al-Aziz contohnya, ataupun ketika dijual di pasar. Jadi ta'wil al-ahadith ini ya diajarkan oleh Allah. Nabi Yusuf kata bermunajat pada Allah, Tuhanku, qad ataitani, ya sebenarnya engkau telah mengurniakan padaku al-mulk, ya subhanallah, ya kekuasaan, dan mengajarkanku ta'wil al-ahadith. Ada dua nikmat di sini. Satu nikmat luaran maksudnya namanya pangkat, dan yang keduanya adalah nikmat dalam diri seseorang. Bila Allah bagi kekuasaan pada pemimpin-pemimpin, Nabi Yusuf menunjukkan contoh bahawa Tuhanku,
ini datang daripadamu, ya, bukannya datang daripada diriku sendiri. Tak ada apa pun, ya. Nabi Yusuf adalah seorang yang masuk penjara, yang pernah dijual, yang pernah dimasukkan dalam perigi buta, tapi akhirnya diangkat. Ini adalah amanah untuk saya tunaikan dengan hafizun alim, bukannya dengan saya merosakkan amanah daripada rakyat yang telah mengundi ataupun dah memilih saya. Dan yang keduanya, wa'allamtani, bila ada takwilul ahadis, kepakaran ilmu, Nabi Yusuf tidak salah guna untuk berbuat kerosakan. Nabi Yusuf gunakannya untuk apa? Untuk mengajak orang dalam penjara, untuk mengajak al-Malik, rakyat, menguruskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebenarnya fatiris samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf menyatakan, Ustaz, ya, engkau ya Allah pelindung di dunia dan di akhirat. Allahuakbar. Ketika di dalam perigi buta, siapa yang temankan Nabi Yusuf? Allah. Ketika berada di pasar dijual murah, ya, ketika dalam rumah Al-Aziz, ketika di dalam penjara, Tuhan, engkau adalah pelindung. Betapa cantiknya, Ustaz, ya, perkataan ini memberi pelajaran untuk kita. Ya Allah, ketika dah 11,000 kes sekarang ini, ya Allah, siapa lagi pelindungnya? Engkau tidak akan tinggalkan kami, melindungi kami kan, ya Allah. Itu perkataan kita, Ustaz, ya. Di kala pandemik sedang berlaku sekarang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sebagai wali fid dunya wal akhirah. Walau sesaat. Dan tawaffani musliman, Nabi Yusuf minta untuk diwafatkan dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisalihin, dan bertemu orang-orang saleh. Pasal sebenarnya sekarang dah jumpa dengan ibu ayah. Betul. Gembira sangat. Ketika gembira itu, Nabi Yusuf kalau kata tak naklah gembira dekat sini sahaja, kalau boleh wafat dalam keadaan muslim. Ini argumen hujah kepada orang Yahudi yang kata bahawa Nabi Yusuf ini Yahudi, bukan. Bani Israel, tetapi Islam, yang beriman pada Allah. Wa alhaqni bisalihin, iaitu nak bertemu dengan orang-orang soleh. Kalau boleh, ya Allah, jangan sekadar jumpa mak ayah seronok sangat di sini, kita tak dapat balik, Ustaz, ya. Kita sekarang tak boleh balik, insya-Allah boleh balik. Amin. Tapi bukan sekadar balik di sini sahaja, kita nak dengan mak ayah. Ada di kalangan ibu ayah yang meninggal kerana Covid sekarang, adik-beradik apa sebagainya. Kita doa, tuan-tuan, wa alhaqni bis-salihin. Amin ya Rabb. Ini doa Nabi Yusuf, ya. Zalika min amba'il ghaib nuhi ilaik. Jadi ini adalah kesimpulan daripada Allah SWT. Ini adalah berita-berita ghaib yang kami wahyukan. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Allah memujuk kepada Nabi Muhammad. Ini dah habis dah cerita, Ustaz. Betul. Ya, daripada Nabi Yusuf, ya, daripada Kanaan pergi ke Mesir. Daripada zaman Nabi Yusuf bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memujuk Nabi. Mereka ini bergabung untuk membuat makar, untuk merosakkan Nabi. Tapi ketika niswah ini, wanita-wanita di Mesir nak mewujudkan komplot memusnahkan kepada Nabi Yusuf masuk penjara, rupanya Allah sedang menyiapkan untuk menjadi pemimpin. Jadi sebenarnya Allah memujuk Nabi Muhammad bahawa sebenarnya mereka merancang, Allah juga merancang, dan Allah punya perancangan adalah yang terbaik. Dan ayat 103, Ustaz, hujung untuk kita baca ringkas, pujukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita. Silakan. Allahu akbar, subhanallah, sangat hebatlah Al-Quran, subhanallah, sangat hebat. Dan saya melihat perkataan ya abati itu, Ustaz, ya. Kita akan jumpa tak lama lagi dengan satu lagi kalimah, ya abati fa'al ma tu'mar. Pada 10 hari bulan nanti, 10 Zulhijjah nantikan insya-Allah sempena Idul Adha. Jadi kita nak baca ayat yang terakhir pada petang ini, pada tengah hari ini, maaf saya, ayat 103 di halaman 247. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sadaqallahul azim. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Ini membawa kepada resolusi pada halaman 247. Yang pertama, kita mohon keampunan bagi orang yang pernah buat silap pada kita, walaupun ia perit, tetapi itulah
yang ditunjukkan oleh Nabi Yaqub yang pertama. Yang kedua, kita berikan keamanan kepada orang yang pernah membuat onar, membuat rosak dalam hidup kita jika mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita terus menjaga hati orang yang pernah menyakiti hati kita, kerana kita tahu bahawa Allah Maha Pengampun. Kita akan terus memohonkan keampunan, memaafkan insan di sekeliling kita. Kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, adik-beradik kami muslimin dan muslimati birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Mudah-mudahan ya Allah dapat kami mengambil begitu banyak ibrah daripada surah Yusuf ini ya Allah, menguatkan kehidupan kami menghadapi pelbagai cabaran ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan moga-moga inilah pengajaran Ustaznya. Yes, kita ingin bina sama-sama akhlak yang mulia sebagaimana Nabi Yusuf ini sendiri dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dalam keadaan kita ya dalam 10 hari yang terawal ini betul, kita dapat beramal ya dengan cara yang terbaik, dan tuan-tuan sumbangan ini akan kita lebar-lebarkan untuk kita meningkatkan nilai Al-Quran ini disebar ke seluruh masyarakat Ustaz ya. Dan kita 4 hari menjelang wukuf saya. 4 hari lagi ya untuk kita banyakkan amal ini agar di hari wukuf di Arafah nanti kita adalah orang yang sentiasa membersihkan diri dan menerima, Allah terima amal kita Ustaz ya. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi dalam siaran ulangan pada malam ini pada esok pagi dan jangan lupa tuan-tuan menjaga kesihatan untuk mendapatkan vaksin dan mendaftar, semak tarikh temu janji agar kita berusaha dalam masa yang sama kita bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi by Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.